Dalam video pada hari ini, kita akan lihat bagaimana cara untuk selesaikan persamaan linear yang mudah ini. Tapi ramai yang boleh buat silap kerana salah langkah-langkahnya. Ya. Sebelum kita mulakan, mari kita buat ulang kaji sikit. Siapa sini ingat apa itu prinsip Kuda-Batato? Ya, prinsip Kuda-Batato, ya. Kat mana? Prinsip Kuda-Batato. Adakah prinsip Kuda-Batato ni seekor kuda? Bukan. Ya, nama je Kuda-Batato sebab adalah singkatan. Ya. Yang pertama sekali, prinsip Kuda-Batato ni kita kena tahu dia daripada kiri ke kanan. Ya. Kiri ke kanan. Kita baca daripada kiri ke kanan, bukan? Jadi kita baca prinsip ni dari kiri ke kanan. Yang kedua, selesaikan kurungan dahulu. Kurungan, ya. Itu pasal ada kurungan, ya. Kemudian apa da ni? Daging, bukan daging. Da ni adalah darab, ya. Apa tu ba? Cuba teka ba tu apa? Mesti korang ingat bahagia, ya. Bahagia benda je, ya. Bahagi. Darab dengan bahagi ni sama level, ya, dia sama pangkatnya. Jadi bahagi dulu pun boleh baru darab dulu boleh pun baru bahagi, tak ada masalah, ya. Dia sama pangkat. Kemudian baru tambah atau tolak. Dan seperti mana darab dan bahagi, tambah dan tolak ni juga sama pangkatnya. Okey, ingat adik-adik, prinsip Kuda-Batato ni yang pertama daripada kiri ke kanan. Yang kedua, selesaikan dalam kurungan. Yang ketiga, darab atau bahagi, ini sama pangkat. Yang keempat, tambah atau tolak, ini sama pangkat. Baca daripada kiri ke kanan. Okay, kita akan lihat sebentar lagi apa yang kita maksudkan daripada itu, ya. So, kita kecilkan ni, cek tak ke sana. Alright. Nampak tak ni? Okey, mari kita lihat. Yang pertama kita lihat soalan kita dekat sini. Soalan dia adalah diberi bahawa 20 tolak 7 dalam kurungan 3 tolak A sama dengan 11A tambah 5. Hitungkan nilai A. Apa maksud hitung? Hitung tu maksudnya kira ataupun nilaikan, kira nilai A. Okey. Langkah pertama sebagai pelajar matematik di sekolah, soalan yang diberikan itu salin semula soalannya, ya. Jangan main buat je, salin semula. 20 tolak 7. Okey, dalam kurungan 3 tolak A, 3 tolak A sama dengan 11A tambah 5. Salin dulu soalannya. Persamaan tu salin dulu, ya. Okey, sebelum kita mula kita nak buat algebra ni, saya nak pesan. Sentiasalah, ya. Sentiasalah pastikan sebaik-baiknya bila kita buat persamaan, pastikan ada sempadan ini yang kita bayangkan. Bermakna apabila kita tulis persamaan ini ke bawah, kita proses untuk cari menyelesaikan persamaan ini, tanda sama dengan tu mestilah sentiasa sebaris, ya? Kenapa kita buat macam ni? Supaya matematik ni dia mengajar kita disiplin, ya? Dia mendidik kita menjadi seorang yang teratur. Jadi bila kita buat persamaan, sebaik-baiknya kiri dan kanan yang kita ubah ni, persamaan tu, ya, sama dengan tu berada di tengah-tengah satu baris. Biar kemas dan cantik, ya? Jadi bila cikgu kat sekolah nak periksa anda punya kerja pun mudah untuk cikgu. Ya, baiklah.
Daripada kiri ke kanan, kita lihat ada tak kurungan? Ada. Ada kurungan. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dulu. 3 tolak A. Alamak, tak boleh selesai pula cikgu. Betul. Kalau dalam kurungan tu tak boleh selesai, kita tinggalkan. Janji kita dah tahu, kita tengok ada kurungan. Okey. Tapi dalam ni tak boleh selesai. Kalau 3 tolak 2, dapatlah 1 jawapannya. Tapi 3 tolak A tak boleh selesai. Biarkan ni. Kiri ke kanan, scan lagi. Kiri ke kanan, ada tak darab? Nampak macam tak ada, tapi ada. Luar kurungan dengan dalam kurungan mestilah didarabkan. Bila kita darab, baru kurungan ni akan terbuka. Okey. Macam tu cara dia. Jadi apa kita buat? Kita highlightkan apa yang kita nak proses. Kita nak buat ni. Nak darabkan nombor di luar kurungan ni dengan semua benda di dalamnya. Ingat, mungkin ada yang terlupa. Dalam kurungan ni ada nombor 3, positif 3 dan ada negatif A. Jadi negatif 7 ni kena darab 3, negatif 7 ni juga kena darab negatif A. Okey, mari kita lihat. Terusnya. Negatif 3 darab negatif 3. Negatif 7 darab 3. Jadi negatif 21. Negatif 7 darab negatif A. Negatif dengan negatif jadi positif. 7 darab A jadi 7A. Sama dengan, make sure sama dengan tu sebaris 11A tambah 5. Jangan lupa pula yang 20 tu kita kena turunkan. 20. Okey, sekarang ni scan lagi sekali. Dah habis satu step, scan lagi sekali. Daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan, ada tak kurungan? Tak ada. Kurungan telah dibuka. Ada tak darab? Tak ada darab. Ada bahagi? Tak ada, cikgu. Bagus. Ada tambah? Ada tolak? Ada tolak. Jangan pula pergi kat tambah ni. Kalau dari kiri ke kanan, kita jumpa tolak dulu. Kita selesaikan tolak dulu. 20 tolak 21. Jadi, negatif 1. Ingat, yang kita dalam proses untuk belajar ni, gunakan highlighter dengan bijak. Kita highlightkan bila kita buat latihan, benda yang kita proses tu kita highlight supaya bila kita buat rujukan, kita buat ulang kaji, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu langkah-langkah yang kita ambil. Lama-lama bila anda buat kerja matematik, benda-benda ni anda akan nampak bayangannya, lebih jelas pada anda. Dalam proses belajar ni kita highlight. Dan teruskan tambah 7A tambah 7A sama dengan 11A tambah 5. Memanglah kena tulis banyak kali. Kenapa kita ulang-ulang tulis banyak kali? Sebab kita nak faham, kita nak belajar. Okay, kemudian apa yang kita boleh buat dengan persamaan ni? Okay, kita tinggalkan 7A kat sini. Kita alih negatif 1 ni. Kita alih dia ke sebelah kanan. Merentasi sempadan. Jadi kita highlightkan. Ini kita nak alih. Negatif 1 kita nak alih ke sebelah kanan. Okey. Tinggal 7A ke sini. Tinggal 7A. Dia positif. Tak payah tulis positif lah. Sama dengan 11A tambah 5. Negatif 1 bila kita pindahkan dia merentasi sempadan, dia jadi positif 1. Seterusnya, jelas sekali apa kita boleh buat ialah kita boleh proses ini. Positif 5 jumpa dengan positif 1. 5 tambah 1 berapa? Dapat 6. Kita tulis 7A sama dengan 11A. 5 tambah 1 berapa? 6. Memang kita sebut positif 5, positif 1. Bila mereka berjumpa, positif dengan positif, operasi tambah. 5 tambah 1, jawapannya 6. Apa sifat yang dia warisi? Dia warisi dari sifat nombor yang besar, positif. So, dia warisi sifat positif 6.
kita dah hampir selesai ni. Apa yang kita boleh buat seterusnya? Kita nak cari apa? Hitungan nilai A, bukan? Jadi kita cuba alih semua A ke sebelah kiri. Jadi apa proses kita? Kita nak proses 11A ni, kita nak hantar dia ke sebelah kiri. Kita nak pindahkan dia merentasi sempadan. Apa jadi pada 11A apabila dipindahkan ke sebelah kiri ni? Dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif 11A. Yang 7 ni jadi kat sini lah. 7A negatif 11A sama dengan 6. Lagi selangkah nak selesai. Lagi selangkah ke 2 langkah lagi tu, tak apa. Selangkah lebih hampir. Apa yang kita boleh buat? Jelas sekali kita boleh proses yang ini. Kenapa cikgu? Kerana sebutannya sama. Yang ni 7A, ni 11A, sebutannya sama. Kita boleh proses lah. Jadi positif 7A ni jumpa dengan negatif 11A. Positif jumpa negatif, operasinya tolak. Antara 7 dengan 11, apabila kita tolak, jawapannya dapat 4. Memandangkan mereka ada A sebagai sebutan, kita ada A dekat sini, 4A. Tapi hasil tolak ni, sifat dia mestilah mewarisi daripada sifat nombor yang lebih besar. Jadi antara 7 dengan 11, 11 yang besar, jadi negatif 4A. Dia mewarisi sifat daripada nombor lebih besar. Sama dengan 6. Kemudian apa kita nak buat? Kita nak tinggalkan A saja di sebelah sini, betul? Jadi kita nak proses negatif 4 ni. Tapi ingat, selalunya kalau nombor itu negatif, kita alih sebelah kanan jadi positif, bukan? Tetapi tidak bagi negatif 4 ini, kerana negatif 4 ni dia adalah negatif 4A. Negatif 4 darab A dapat negatif 4A. Jadi kalau kita nak alih negatif 4 ni ke sebelah kanan, kita perlu pisahkan dia daripada pendarab dia. Dalam kes ni, pendarab dia adalah A. Kita nak alih negatif 4 saja, A tu tinggal. So apa yang jadi? Okay, tengok betul-betul. Bila A tinggal sini seorang-seorang, kerana kita dah alih dia punya kawan, kita dah pisahkan dia, negatif 4 darab A ni akan tukar jadi bahagi negatif 4. Kenapa jadi bahagi? Sebab sini dia darab. Bila kita pisahkan dia pergi sini, dia jadi bahagi. Dan sifat dia kekal negatif sebab kita pisahkan dia daripada teman hidup dia. Jadi bila dia pindah ke sana, dia tetap bawa sifat dia ke sebelah kanan. Berbeza dengan negatif 1, sebab dia seorang-seorang, kita alih sana jadi positif. Macam tu beza. Okey, jadi kita dah dapat ni. Kemudian boleh kecil tak? Boleh. Kita bahagi 2 tu. 6 bahagi 2 dapat 3. 4 bagi 2 dapat 2. 4 tu negatif, bukan? Okey, jadi kalau negatif tu dekat sini, letak je kat tengah-tengah. Dalam pecahan, kalau salah satu adalah negatif, tak kira lah atas yang negatif ke, bawah yang negatif, letak je di tengah-tengah. Sama juga nilai je, tak ada masalah. Jadi jawapannya A sama dengan negatif 3/2. Ada jawapan tak? Ada jawapan? Mana? Ada. Negatif 3/2. Bulatkan B. Negatif 3/2. Jadi jangan lupa apa